Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hadirin yang dihormati, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Indahnya curahan kata yang memberikan maksud tersurat ini tentang aset negara bangsa, iaitu golongan remaja yang bakal menerajui wujud pindah negara pada masa hadapan. Berikan saya 10 orang remaja, niscaya akan saya gegarkan dunia ini. Begitulah ungkapan retorik yang pernah dilontarkan oleh mantan bekas Presiden Parti Komunis Indonesia, Soekarno, yang menggambarkan betapa gahnya peran remaja dalam penentu pembangunan negara dan kemajuan negara pada masa hadapan. Namun, kebelakangan ini kita sering dimomokkan dengan keruntuhan akhlak remaja yang semakin membimbangkan. Salah satu masalah sosial yang kian memparah dalam kalangan remaja ialah gejala buli. Baru-baru ini, kita digemparkan dengan isu buli yang begitu menyayat hati. Senario ini disaksikan oleh 15 orang pelajar lain. Namun, tiada tindakan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar tersebut. Untuk itu, dengan membawa obligasi Sains Selangor, kami hadir bagi membicarakan maudu yang cukup signifikan yang berbunyi gejala buli, cabaran dan tanggungjawab. Baiklah sedang hadirin, kata orang tak kenal maka tak cinta, maka ayo kita bercinta dan berkenalan dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya merupakan ahli panel pertama, Saudari Kasidania binti Mahafiz, merangkap Presiden Persatuan Anti Buli Sekolah Menengah Sains Selangor. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, kabar baik saudari. Di sebelah ahli panel pertama merupakan panel kita yang kedua, Saudari Kasnura Kilazara binti Muhammad Iban. Beliau merupakan Presiden Kelab Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Menengah Sains Selangor. Apa khabar saudari? Kabar baik saudari pengerusi, terima kasih. Seterusnya di hujung sana, cantik molek orangnya, Saudari panel ketiga kita, Saudari Nur Ajinaya binti Syarif Nizam. Beliau merupakan Presiden Persatuan Ketua Esko Buli Sekolah Menengah Sains Selangor. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Dan saya, Nurkara Sofia binti Ismail, pengerusi forum anda pada hari ini. Selamat datang diucapkan kepada semua ahli panel yang sudi bersama kita pada hari ini. Baiklah sedang hadirin, saya yakin anda semua sudah tertunggu-tunggu. Maka, izinkan saya untuk menjemput dan membuka tray diskusi forum remaja kita dengan mempersilakan saudari panel pertama kita, Kasidania binti Mahafiz, untuk membuka tirai dengan memberikan definisi dan menyatakan apakah punca dominan berlakunya gejala buli. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Baiklah hadirin sekalian, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada satu fakta kes yang perlu kita bongkar dan sebongkar. Menurut laporan mahkamah di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan, mereka telah merekodkan kes buli sepanjang tahun 2022 meningkat dengan ketara, iaitu sebanyak 4,932 kes. Oleh itu, saya terpanggil pada hari ini untuk kita bersama-sama memperhalus lagi definisi buli. Baiklah, menurut Muhammad Hanif Hassan, Timbalan Ketua Unit Pengarah dan Pengelaras, beliau telah berkata bahawa buli boleh ditafsirkan sebagai salah laku yang dilakukan secara sedar, sama ada berbentuk fizikal atau psikologi ke atas mangsa yang lemah. Manakala, menurut Kamus Dewan Perdana, buli boleh ditaklifkan sebagai perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang yang lemah. Seterusnya, kita berbalik pada persoalan pertama tentang punca dominan berlakunya gejala buli. Dasawarsa, fenomena gejala buli menjadi polemik masyarakat sehingga ke segenap penjuru dunia. Sudah tentu sesuatu perkara yang berlaku tentu ada sebab-sebab yang mendorongnya. Kerana pohon pokok tidak akan berliuk-liuk jika tidak ditiup angin. Punca dominan kemaslahatan ini ialah anak-anak remaja pada zaman ini kurangnya didikan agama dan kasih sayang. Pembangunan negara yang pesat menyebabkan ibu bapa sentiasa sibuk dengan pencarian mata wang sehingga tiada masa untuk bersama dengan anak-anak. Kelemahan institusi kekeluargaan juga menyebabkan anak-anak dibiarkan secara bebas dan kurangnya didikan agama. Ibu bapa alpa dengan tanggungjawab mereka dalam mendidik anak-anak tentang nilai-nilai kehidupan dan nilai agama yang utuh. Seorang tokoh cendekiawan pernah berkata,
bahawa petanda munculnya sesuatu bangsa dapat dilihat apabila sesuatu bangsa tersebut mencintai hiburan. Tegasnya, kurangnya didikan agama yang mantap dan kasih sayang mampu mendorong kepada penularan gejala buli di negara ini. Sekian, kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih pada yang pertama, Saudari Kasidania binti Mahafiz. Seterusnya, Saudari Kasih. Kata Buya Hamka, seorang karyawan ternama dunia, ubahlah hidupmu hari ini. Jangan pernah berjudi tentang masa hadapan. Bertindaklah sekarang tanpa penundaan. So, bukan dengan itu, mereka sudah dikasih ceritakan apakah punca-punca yang menyebabkan remaja pada hari ini terdorong untuk melakukan gejala ini. Dipersilakan, saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, mutakhir ini keretakan hubungan kekeluargaan menjadi salah satu punca kepada gejala buli yang melanda nisa tercinta kita ini. Keretakan hubungan berpunca daripada perselisihan fahaman antara pasangan suami isteri. Sejurus itu, anak-anak menjadi mangsa kepada kemaslahatan yang cukup rumit ini. Baiklah, buat pengetahuan saudari pengerusi dan rakan-rakan panel yang lain, menurut statistik perkahwinan dan perceraian yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia pada tahun 2021, seramai 43,934 kes perceraian telah direkodkan. Perceraian antara pasangan suami isteri akan memberi impak yang besar dalam kehidupan anak-anak. Hasilnya, ibu bapa kurang memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Tambahan lagi, emosi pasangan suami isteri juga akan terjejas dan sekaligus mencetuskan perbuatan yang agresif seperti mendera anak-anak yang tidak bersalah. Menurut Profesor Madya Dr. Azizi Haji Yahya, katanya, pembentukan personaliti seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya ialah pengalaman awal kanak-kanak, emosi, pengaruh keluarga dan sebagainya. Maka, telah terbukti bahawa ibu bapa merupakan tonggak utama dalam pembentukan personaliti anak-anak. Jika ditelusuri, telah terbukti sudah jelas lagi terang bahawa keretakan hubungan kekeluargaan menjadi salah satu faktor terbesar dalam berlakunya gejala buli di negara kita ini. Bak kata Madah Pujangga, kehangatan dalam kekeluargaan tidak diukur melalui keluasan rumahnya, tetapi diukur melalui kebahagiaan yang menempati. Sekian, kembali kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih saudari panel kedua, Saudari Kasih. Persis peribahasa bagai air titik ke batu. Oleh itu, bolehkah saudara ceritakan apakah realiti isu yang dihadapi oleh mangsa buli dan impaknya kepada mangsa? Dipersilakan, saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Hadirin yang dihormati, isu buli di peringkat sekolah rendah dan menengah biasanya melibatkan buli fizikal, buli lisan dan buli perhubungan atau mental. Saya mula dengan buli fizikal. Secara amnya, buli ini melibatkan memukul, menendang, memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak diingini seperti pergaulan bebas maupun beras dukun. Pada masa yang sama, terdapat buli lisan yang mengaitkan percakapan berunsur penghinaan, ejekan atau fitnah terhadap seseorang. Contohnya, mangsa sentiasa diburuk-burukkan dengan kata-kata penghinaan disebabkan oleh faktor seperti ciri-ciri fizikal, kaum dan agama. Senario ini persis Gurinda Melayu yang dikarang oleh Raja Ali Haji. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak bela-belahan suka, itulah tanda hampirkan duka. Seterusnya, buli perhubungan atau mental yang lazimnya berlaku dalam kalangan pelajar perempuan. Buli ini merangkumi suatu kelompok atau individu yang berpakat memilihkan seseorang dengan cara memula bagi menyakitkan hati individu itu. Kesannya, buli ini akan mengakibatkan trauma dalam diri mangsa. Seringkali kita dengar bahawa mangsa acap kali terkenang akan peristiwa tragis tersebut hingga menyebabkan gangguan emosi dan mendorong ke arah peningkatan kes bunuh diri di negara kita. Sementara itu, buli turut menjejaskan keseluruhan kehidupan mangsa buli. Contohnya, mangsa buli berasa takut untuk bersekolah kerana tidak sanggup berhadapan dengan pembuli. Oleh itu, kita haruslah membendung gejala ini sejak awal lagi daripada terus berlarutan bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Baiklah, kembali kepada saudari pengerusi.
Terima kasih Saudari Azri Nadira atas perkongsian yang cukup hebat sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, persis peribahasa yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Justru itu, bolehkah saudara kasih kongsikan apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh semua pihak untuk mengatasi gejala ini? Dipersilakan saudari. Baiklah, saudari penerusi. Kata orang, tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Sebagai warga negara yang bertamadun, semua pihak haruslah mengorak langkah, berganting bahu, selaras dengan ungkapan utuh, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh dalam menangani isu buli. Antara langkah yang paling efektif ialah ibu bapa perlulah memainkan peranan penting dalam menjadi entiti misali kepada anak-anak. Selain itu, ibu bapa perlulah membahagikan masa antara kerjaya dan anak-anak agar anak-anak tidak merasa sunyi. Peneliti psikologi keluarga dan guaman syar'i Suzana Ghazali pernah berkata bahawa ibu bapa perlulah memperuntukkan masa untuk berinteraksi, berhubung dengan anak-anak dan sentiasa mengambil tahu kehendak mereka. Tegasnya, ibu bapa merupakan titik permulaan yang paling penting dalam kemenjadian remaja yang cemerlang. Kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah mengorak langkah dengan mewujudkan silibus baharu di setiap institusi pendidikan. Contohnya, pendidikan moral dan pendidikan sivik dan kemanusiaan. Menerusi arus pendidikan ini, sudah tentu watan bangsa dapat dididik menjadi remaja yang tinggi budi pekerti dan akhlaknya. Saya tinggalkan sedikit kata-kata sebagai pedoman. Dengan ayah jangan derhaka agar Allah tidak murka. Dengan ibu perlulah hormat agar badan sentiasa selamat. Dengan anak janganlah lalai agar kita tidak naik ke tengah balai. Sekian, kembali kepada saudari penerusi. Saudari penerusi, izinkan saya bercela. Silakan saudari, kecil tepat tangan, nyiru saya tadahkan. Terima kasih saudari penerusi. Saya bersetuju dengan pendapat yang telah diutarakan oleh saudara panel pertama kita sebentar tadi. Namun, izinkan saya menambah dan menukilkan kata-kata tentang isu ini. Baiklah, isu gejala buli dapat ditangani dengan campur tangan pihak sekolah. Pihak sekolah seharusnya mengambil tindakan yang lebih holistik dan komprehensif seiring dalam mencapai matlamat Malaysia sifar buli. Yang pertama, unit bimbingan dan kaunseling seharusnya bekerjasama dengan ibu bapa. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengadakan sesi kaunseling bersama pelajar dan ibu bapanya. Pihak sekolah juga seharusnya menyoal siasat tentang keadaan pelajar tersebut. Tambahan lagi, pihak sekolah juga seharusnya menangani isu ini dengan baik dan tidak membuat keputusan secara drastik. Bak kata pepatah Melayu, menarik rambut di dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselera. Impaknya, isu ini dapat ditangani dengan baik dan strategik dalam membentuk semula sasiah pelajar. Persis kata-kata hikmah dari Hazanah Tamadun Cina, seandainya anda merancang untuk setahun, maka tanamlah padi. Seandainya anda merancang untuk 10 tahun, maka tanamlah pokok. Tetapi, seandainya anda merancang untuk 100 tahun, maka didiklah anak anda. Yang kedua, pihak kerajaan juga boleh melaksanakan kempen anti-buli dan menyebarkan poster itu di seluruh platform media sosial. Mengapa? Hal ini dikatakan demikian kerana keakraban internet dan manusia tidak dapat dinafikan lagi. Sehubungan dengan itu, masyarakat akan lebih peka dan tidak memandang enteng tentang isu gejala buli yang semakin serius dalam kalangan masyarakat di negara Malaysia ini. Baiklah, kembali kepada saudari penerusi. Terima kasih panel pertama dan panel kedua atas perkongsian yang cukup menarik sebentar tadi. Jadi, dapat saya simpulkan bahawa semua pihak perlulah bertanggungjawab dalam mengambil tindakan proaktif untuk menangani gejala ini. Ibu bapa seharusnya menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka. Saudari penerusi, izinkan saya mengulas lebih lanjut pandangan saudari panel kedua kita sebentar tadi. Silakan saudari. Terima kasih. Dari sudut yang lain, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menangani gejala buli dengan melaksanakan dasar baharu. Hal ini supaya kita dapat menangani gejala buli dengan cara yang lebih baik.
Sebagai contoh, pihak kerajaan melaksanakan semakan atau rujukan terhadap peruntukan undang-undang tentang kes buli yang berlaku di negara United Kingdom dan Amerika Syarikat. Hal ini bertujuan agar akta buli ini dapat dikemaskini menjadi lebih seragam dan selari dengan polisi anti buli di negara kita. Seterusnya, Lembaga Penapisan Filem Malaysia boleh melakukan pelaksanaan terhadap penapisan filem-filem yang mempunyai adegan ganas dan unsur gangsterisme. Contohnya, filem dari negara Amerika Syarikat yang bertajuk Mean Girls. Dengan berbuat demikian, kita dapat mencegah perbuatan buli ini daripada terus berlarutan. Harapan saya agar semua pihak berautoriti berikhtiar membendung gejala buli ini. Bak kata cendekiawan, ambil bulu, dibuat galah, galah patah, dimain budak. Jangan sekali menyerah kalah, belum mencuba bergajak tidak. Sekian, kembali kepada saudari penerusi. Terima kasih Saudari Ajnadira atas perkongsian sebentar tadi. Persis peribahasa, siapa yang menanam, dialah yang mendapat hasilnya. Justru itu, sebagaimana dengan perbincangan kita pada hari ini, kita telah hamparkan pelbagai usaha dan langkah untuk mengatasi gejala ini. Untuk itu, tibalah masa untuk kita lihat apakah impak yang dapat diperoleh daripada usaha-usaha yang telah dilakukan. Justru, saya bukan kepada mana-mana ahli panel untuk membincangkan apakah impak positif yang akan diperoleh kepada mangsa buli sekiranya buli ini ditangani dengan segera. Saudari penerusi, izinkan saya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-58, Allah berfirman bahawa orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan tanpa mengetahui kesalahan mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Setelah pelbagai anjakan paradigma di jana, maka yang pasti memberi impak positif kepada mangsa buli. Antara impak positif ialah mangsa buli tidak akan takut lagi untuk hadir ke sekolah dan dapat menjalani pembelajaran seperti biasa. Mereka akan sentiasa berasa selamat dan dapat menjalani kehidupan seperti individu yang lain. Kedua, pihak sekolah dapat mewujudkan suasana yang kondusif apabila isu gejala buli dapat ditangani. Secara konseptualnya, masa depan negara akan terjamin kerana wujudnya generasi yang bijak dan berkaliber. Sekian, kembali kepada saudari pengerusi. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi. Demikianlah tadi perbincangan ketiga-tiga ahli panel kita. Hadirin, melin jari menyalahkan satu pihak memanglah mudah. Tetapi, untuk menyelesaikan masalah ini bukanlah semudah yang kami bicara. Untuk itu, semua pihak perlulah bertanggungjawab agar pelajar dapat belajar dalam suasana yang kondusif dan harmoni. Dan hari ini, seharusnya kita tidak menyalahkan satu pihak sahaja. Tetapi, kita semua perlu berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, agar pelajar dapat belajar dalam suasana yang harmoni. InsyaAllah, dengan berkat daya gigih usaha kita dapat melahirkan generasi muda yang akan menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia akan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi setanding dengan negara-negara maju yang lain. Hadirin yang dihormati, lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengundur diri. Lantas, saya mohon mewakili semua ahli panel untuk mengakhiri bicara kami ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani.